minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sabrina binti Jumaid, bernama matrik 0547336 daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah Semester 3. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai tugasan kajian literasi bagi subjek kajian teks fiqh Nusantara berdasarkan kitab Bughyah At-Tullab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani pada muka surat 237 berkenaan dengan bab solat sunat istisqa. Kajian literasi ini merangkumi definisi solat sunat istisqa, dalil persyariatan solat sunat istisqa, hukum melakukan solat sunat istisqa dan juga cara pelaksanaan solat sunat istisqa. Seperti mana yang kita semua tahu, solat sunat istisqa ialah solat sunat yang dilakukan dengan tujuan untuk meminta kepada Allah agar diturunkan hujan disebabkan oleh kemarau dan juga ketandusan air yang berlaku. Air sangat penting dalam kehidupan seharian kita kerana kita menggunakannya dalam kehidupan seharian dan juga untuk melakukan ibadah. Oleh itu, amat penting untuk kita mengetahui mengenai perkara ini supaya kita boleh praktikkan sekiranya berlaku keadaan tersebut. Definisi solat sunat istisqa berdasarkan kitab Bughyah At-Tullab ialah istisqa dari segi bahasa bermaksud meminta siraman air. Dari segi syarak pula bermaksud solat yang dilakukan untuk meminta kepada Allah SWT agar diturunkan hujan apabila mereka memerlukan hujan itu kerana kekeringan air. Kekeringan air di sini ialah disebabkan oleh kemarau, jerebu dan juga apa-apa keadaan yang menyebabkan kekeringan dan ketandusan air. Dalil persyariatan bagi solat sunat istisqa ialah berdasarkan suratul Baqarah ayat yang ke-60 yang bermaksud, dan apabila Nabi Musa meminta kepada Allah hujan bagi kaumnya, dan juga berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Berdasarkan kitab Bughyah At-Tullab, permulaan bagi pelaksanaan solat sunat istisqa ialah Rasulullah SAW pertama kali melakukannya pada tahun yang ke-6 Hijrah. Hukum melakukan solat sunat istisqa ialah sunat muakkad, iaitu perbuatan sunat yang dituntut kepada mereka yang berhajat sama ada mereka itu bermukim, iaitu orang yang menetap di suatu kawasan melebihi 3 hari dikecualikan hari pergi dan hari keluar, ataupun mereka yang bermusafir, iaitu orang-orang yang melakukan perjalanan melebihi 2 marhalah ataupun bersamaan dengan 81 km. Sama ada mereka berhajat untuk mereka sendiri ataupun mereka berhajat untuk mewakilkan penduduk kawasan sekitar mereka sekiranya terdapat golongan orang-orang yang fasik, iaitu orang yang melakukan dosa-dosa besar ataupun orang yang sering melakukan dosa-dosa kecil, dan juga orang-orang yang bid'ah, yang sesat, iaitu orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah yang menyimpang daripada ajaran Islam. Berdasarkan kitab Bughyah At-Tullab, pengarang mengatakan bahawa kita tidak boleh menyangka bahawa tidak terdapat golongan tersebut di kawasan kita. Oleh itu, kita digalakkan untuk melakukan solat sunat istisqa ini dengan berhajat untuk mewakilkan mereka semua.
Sekiranya kita hendak melakukan solat sunat istisqa, niat bagi solat sunat istisqa perlulah ditakyinkan, iaitu dinyatakan sewaktu mengangkat takbiratul ihram dengan lafaz usalli sunnatal istisqa'i rak'ataini lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat sunat istisqa 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Berdasarkan kitab Bughiyah At-Tullab, terdapat 3 cara untuk kita meminta hujan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara pertama yang boleh kita lakukan ialah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada secara individu ataupun berjemaah dengan orang-orang yang berhajat juga kepada hujan, dengan berdoa kepada Allah agar diampunkan dosa-dosa dan juga agar diturunkan hujan di kawasan tersebut. Perkara kedua yang boleh kita lakukan ialah berdoa kepada Allah selepas melakukan solat sunat-sunat, sama ada solat sunat taubat, hajat dan sebagainya, dan juga semasa khutbah Jumaat, kerana doa yang dilakukan selepas melakukan solat adalah mudah untuk dimakbulkan. Perkara yang ketiga, iaitu perkara yang paling afdal, iaitu paling baik untuk dilaksanakan ialah seorang sultan, iaitu pemerintah negara ataupun naibnya, iaitu pembantunya, mengarahkan semua manusia untuk melakukan amal kebajikan seperti bersedekah, memerdekakan hamba, bertaubat dan melepaskan diri daripada hak-hak. Melepaskan diri daripada hak-hak ini bermaksud melepaskan diri daripada hak-hak orang lain yang diambil olehnya secara zalim. Terdapat 3 cara bertaubat yang telah digariskan dalam kitab ini. Yang pertama sekali, seseorang itu perlulah meninggalkan semua perbuatan maksiat dan juga dosa yang pernah dilakukan sebelum ini. Yang kedua, dia perlulah menyesal akan setiap perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Yang ketiga, berazam untuk tidak sekali-kali lagi kembali kepada perbuatan itu. Sekiranya dia masih lagi melakukan perbuatan dosa, itu adalah antara dia dan Allah. Dan sekiranya dosa itu melibatkan manusia, itu adalah antara dia dan manusia itu sendiri. Contohnya, sekiranya dia menzalimi seseorang, dia perlulah mengembalikan hak kepada empunya hak. Dan sekiranya dia mengkhianati seseorang, dia perlulah meminta kepada pihak tersebut untuk menghalalkan mengenai perkara tersebut. Sesiapa yang berhajat kepada hujan juga digalakkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Dan pada hari yang keempat, perlulah mendirikan solat sunat istisqa. Pengarang mengatakan bahawa setiap arahan yang dikeluarkan oleh sultan atau pemerintah perlulah diikuti oleh setiap rakyat, sama ada arahan itu berbentuk wajib, sunat ataupun harus, jika terdapat kemaslahatan ataupun kepentingan semua manusia. Seperti contoh, ketika berlakunya kemarau. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada kajian literasi ini ialah solat sunat istisqa perlulah dilakukan dengan disertakan taubat, kerana setiap musibah yang diturunkan oleh Allah kepada manusia seperti kemarau adalah untuk memberi keinsafan kepada manusia akan setiap perbuatan yang pernah dilakukan sebelum ini, dan juga untuk memberi peringatan kepada manusia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat berkuasa untuk menentukan segala-galanya. Tiada tempat untuk kita minta bantuan melainkan daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sekiranya berlaku sebarang kesulitan, mohonlah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh. Akhir sekali, setiap umat Islam perlulah mengetahui dengan lebih mendalam mengenai solat sunat istisqa ini supaya ia boleh dipraktikkan sekiranya berlaku keadaan yang memerlukan kita berhajat kepada hujan. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.